Perjuangan bukan sehari dua, dah lama dalam usaha untuk memperkasakan umat Islam. Nak bersama dengan Azmi Abdul Hamid ataupun Cikgu Azmi, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, yang menerima iktirafan yang sangat tinggi kerana ini melibatkan hubungan dua hala Malaysia dan Pakistan, dan iktirafan yang cukup besar maknanya kepada dunia dakwah. Baik, kita bersama dengan Cikgu Azmi di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cikgu Azmi sihat, Cikgu? Baik-baik, alhamdulillah. Terima kasih. Cikgu, kami ucapkan tahniah ya di atas penghargaan ini, penganugerahan ini, kerana sedikit sebanyak juga mengharumkan nama Malaysia di atas perjuangan Cikgu Azmi yang macam Fatih cakap tadi, kata makan tahun kan. Jadi mungkin bagaimana Cikgu Azmi dikongsikan pada kami bagaimana bermulanya perjuangan ini? Ya, terima kasih. Saya telah pergi banyak negara OIC, 57 negara itu, dan telah dapat menyaksikan beberapa penderitaan orang-orang Islam kita ni di kamp-kamp pelarian. Jadi itu yang menyentuh saya daripada awal, sehingga saya telah memberikan suatu komitmen untuk teruslah memberikan sumbangan yang semampu mungkin untuk mengangkat dan membela nasib umat Islam sejak lebih kurang mungkin hampir 40 tahun ini untuk saya terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan. 4 dekad dalam dunia kesukarelawanan kemanusiaan. Cikgu Azmi, di sebalik cikgu yang menerima iktirafan ini, saya percaya bahawa cikgu juga membawa semangat berpasukan ya. Bagaimana cikgu melihat mungkin dah ramai protege yang cikgu dah lahirkan dalam usaha untuk membantu di kemanusiaan, sebab saya kira kerja-kerja dakwah ini melibatkan kerja berpasukan yang melibatkan jemaah. Jadi macam mana cikgu melihat ini satu gagasan daripada semua yang bersama-sama sehati sejiwa untuk mencapai matlamat dakwah, cikgu? Dia perkara ini kelihatannya tidak ada dalam buku ya. Pengalaman saya lah, kita harus terjun ke lapangan, kita harus lihat sendiri, kita harus mampu berinteraksi dengan pelbagai pihak, dan itu akan membina pendarahan kita kepada bagaimana kita nak bekerja sebagai seorang aktivis sosial, aktivis kemanusiaan. Jadi beberapa latihan yang telah saya cuba rangkakan telah saya sampaikan kepada terutama anak muda, kemudian kepada mereka yang bersara, dan dengan itu saya cuba nak melahirkan lebih ramai lagi aktivis sosial untuk kerja-kerja kemanusiaan, kebajikan, dakwah, pembangunan generasi muda daripada dalam negara, serantau dan juga antarabangsa. Jadi inilah yang telah saya cuba lakukan untuk melahirkan banyak lagi aktivis. Okey, Cikgu cakap tadi dah 40 tahun kan memperjuangkan tentang kemanusiaan, membabitkan kaum muslimin ini. Jadi kalau bercakap berkenaan dengan bagaimana perjuangan kaum muslim di Kashmir, apa lagi cikgu rasa masih belum cukup sebenarnya perjuangan ini untuk melengkapi perjuangan untuk di kalangan Muslim Kashmir ni, cikgu? Ya, Kashmir ni perjuangan lebih awal daripada Palestin ya. Palestin 1948, tapi Kashmir 1947. Dan penderitaannya sekarang sudah hampir berapa dekad lamanya ya. Dan ada peristiwa yang menyayat hati dan diingati sebagai hari hitam atau Black Day, 26 Oktober setiap tahun, di mana diingati bahawa pada hari itu warga Kashmir Muslim telah dibunuh seminimanya 200,000, semaksimalnya 600,000. Sejak itulah terus penindasan, penafian hak berlaku, dan pada beberapa peristiwa itu kita dapati bahawa rakyat Kashmir benar-benar tertindas, dan inilah yang saya cuba kumpul maklumat dan saya berinteraksi dengan mangsa. Saya pergi ke Kashmir, saya bertemu dengan pemimpin-pemimpinnya, dan saya membaca banyak sejarah menunjukkan bahawa Kashmir perjuangannya sampai hari ini tidak selesai. Dia ingin menentukan nasibnya sendiri, sama ada mau bergabung dengan India atau nak bergabung dengan Pakistan ataupun berdiri sendiri. Tetapi itulah yang dinafikan oleh pihak kerajaan India. Walaupun ini adalah keputusan United Nations, ada satu resolusi namanya Resolusi 47 membenarkan rakyat warga Kashmir membuang undi ataupun mengumpul suara atau dipanggil plebiscit. Kemudian tu dari situ menentukan mereka nak bersama India atau Pakistan atau di sendiri. Nah, ini telah dinafikan dalam tahun-tahun
kebelakangan ini lebih banyak lagi penekanan telah diberi kepada warga Kashmir, dan dengan itu penderitaannya berterusan. Mereka dibunuh, ada yang ditangkap, ada yang dinafikan gerakan, dan juga sekarang ini mereka tidak dapat nak bergerak banyak seperti di Gaza. Mereka dikepung di bawah penjajahan daripada kuasa luar iaitu India. Baik, cikgu dengan pengalaman yang luas, macam mana cikgu dapat ceritakan tentang anugerah yang diberikan ini, Sitara Paling Berharga, dan mungkin dapat diceritakan sikit bagaimana sambutan yang diberikan ketika itu, cikgu? Ya, Alhamdulillah, saya rasa penghormatan ini kepada negara lah, bukan kepada saya. Saya cuma individu yang melaksanakan keupayaan saya, tetapi Malaysia telah terangkat, dan saya agak terkejut juga sebab saya fikir ramai lagi tokoh-tokoh yang lebih berkelayakan, tetapi pada hari yang telah ditetap, iaitu semalam sebenarnya, sebelah petang, saya diundang di Istana Presiden, dan diberikan anugerah ini, dikatakan anugerah awam yang tertinggi untuk melihat kerja-kerja yang saya lakukan untuk perjuangan Pakistan dan hubungan antara Pakistan dengan Malaysia, dan juga hubungan antara Kashmir dengan Malaysia. Jadi bintang itu adalah bintang yang telah diserahkan oleh Presiden sendiri, dan ketika saya dapat menerimanya, saya telah menyatakan terima kasih banyak ke atas penghargaan kepada Malaysia. InsyaAllah kita akan teruskan perhubungan ini dan menyumbang apa yang kita mampu sebagai rakyat yang prihatin kepada warga manusia seluruh ini, di mana saja tertindas, suara Malaysia akan tetap berada di situ. Itulah agaknya mereka melihat kerja ini dan memberikan anugerah ini. Saya fikir sekali lagi, saya dengan penuh diri bahawa anugerah ini adalah untuk Malaysia, bukan hanya kepada saya. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu di atas perkongsian ini, juga terima kasih di atas segala jasa dan pengorbanan cikgu di sana yang membawa juga nama Malaysia. Terima kasih. Selamat. Saya berada di Kashmir sekarang. Mudah-mudahan nampak cantik sangat. Dan Rai yang kata bahawa Kashmir ni bagaikan titisan dari syurga, ya. Keindahan yang begitu memukau. Dan cikgu, semua kami doakan cikgu istiqamah dan berbahagia dengan apa yang cikgu idamkan dalam hidup ini untuk berdakwah, memberikan yang terbaik untuk umat, insya-Allah. Demikian Cik Azmi Abdul Hamid ataupun Cikgu Azmi, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, yang menerima anugerah yang tertinggi daripada Kerajaan Pakistan untuk kerja dakwah yang dilakukan. Ini satu lagi contoh yang boleh kita menjadikan iktibar juga teladan kepada kita, bagaimana perjuangan ini tidak semestinya berada di depan mata, tetapi mungkin semangat dibawa itu sesama manusia, tak kira di mana kita berada.